Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan membincangkan bersama anda semua berkaitan dengan Unit 2 Pendidikan Moral Tingkatan 1. Insan bermoral, pilihan hidup. Pengenalan. Dalam unit ini, saya belajar tentang maksud insan bermoral, contoh ciri insan bermoral, kepentingan menjadi insan bermoral, keperluan menjadi insan bermoral, perlakuan insan bermoral dalam kehidupan masyarakat majmuk. Nilai yang terdapat bagi unit ini baik hati, kejujuran, harga diri, hemah tinggi dan kepercayaan kepada Tuhan. Tahukah anda maksud insan bermoral? Insan bermoral ialah individu yang berfikiran, berperasaan dan mengamalkan perlakuan baik dalam semua tindakannya. Rajah di bawah menunjukkan ciri insan bermoral. Ciri insan bermoral dari segi pemikiran, contohnya berfikiran rasional, tahu membezakan betul atau salah, boleh membuat keputusan, dapat menyelesaikan masalah. Manakala dari sudut perasaan, prihatin seperti mengambil berat terhadap sesuatu perkara. Contohnya, pemimpin perlulah prihatin terhadap kebajikan masyarakat. Ataupun, saya perlulah prihatin apabila menyaksikan kesusahan orang lain. Seterusnya, empati. Empati bermaksud menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain. Contoh, jika anda berasa kasihan, kasihan itu merupakan simpati. Empati pula terjadi apabila rasa itu disusuli dengan keinginan ingin membantu. Seterusnya, simpati, gembira, kecewa dan juga sedih. Berikut adalah perasaan insan bermoral. Seterusnya, dari sudut perlakuan, bersikap adil, iaitu memberi hak kepada yang berhak, berperi kemanusiaan, saling membantu orang lain, berbudi pekerti, menunjukkan nilai-nilai yang murni dalam diri, hormat menghormati dan bertindak mengikut undang-undang. Seterusnya, contoh tingkah laku insan bermoral. Yang pertama, bersimpati terhadap mangsa banjir yang kehilangan harta benda. Kita menunjukkan rasa sedih melihat mangsa banjir. Seterusnya, menghormati amalan kepercayaan pelbagai kaum dan etnik. Sebagai contoh, kita tidak mengganggu upacara kaum lain ketika sambutan perayaan, seperti mana kita tidak membuat bising. Seterusnya, mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, kita hendaklah berpakaian kemas dan juga tidak ponteng di sekolah. Seterusnya, bersahabat tanpa rasa prasangka dengan rakan berlainan agama dan bangsa. Seterusnya, sanggup mempertahankan dan menjaga imej negara. Dan akhir sekali, rajin ke sekolah untuk menuntut ilmu. Kepentingan menjadi insan bermoral kepada diri, hidup lebih tenang dan sejahtera, mendapat balasan yang baik daripada Tuhan. Dari sudut keluarga pula, keluarga menjadi bahagia
institusi keluarga yang kukuh, manakala masyarakat hidup bermuafakat dan harmoni dalam komuniti, menghormati dan bertolak ansur dalam masyarakat. Seterusnya, negara tiada pencabulan hak. Imej negara terpelihara. Dari sudut alam, alam terpelihara dan dipelihara. Dan terakhir, mengelakkan penularan penyakit akibat pencemaran. Seterusnya kita baca petikan rencana berhemah menggunakan internet. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia melaporkan bilangan pengguna internet aktif di negara ini pada tahun 2015 melebihi 20.1 juta orang dan sebanyak 16.8 juta daripadanya aktif dalam media sosial. Perkembangan itu berdasarkan kadar penebusan jalur lebar yang mencapai 72.2%. Pencapaian ini menunjukkan masyarakat Malaysia kini menuju ke arah gaya hidup digital. Mereka menggunakan internet untuk melayari media sosial, menonton video, bermain permainan dalam talian, aplikasi berasaskan lokasi, enjin carian dan perbankan internet. Walaupun gaya hidup digital ini menyumbang kepada unsur negatif dalam budaya masyarakat, tetapi nilai positifnya melebihi unsur negatif. Banyak kelebihan yang kita peroleh jika menggunakan internet secara bijak dan berhemah. Seterusnya kita lihat kelebihan menggunakan internet secara berhemah. Pertama, meningkatkan penguasaan bahasa. Kedua, mendapat sumber maklumat yang benar. Ketiga, berkongsi idea dan pendapat. Keempat, memaparkan aktiviti yang berfaedah. Dan kelima, maruah diri keluarga dan negara terpelihara. Dan yang terakhir, mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan. Seterusnya kita lihat soalan. Sebagai insan bermoral, bagaimanakah anda menggunakan internet secara berhemah? Kawan anda menggunakan internet untuk menyebarkan berita yang belum tentu kesahihannya. Bagaimanakah anda memberi nasihat kepadanya? Apakah perasaan anda apabila berjaya menggunakan internet secara berhemah? Baca dan fahami maksud kata hikmat yang berikut. Jadilah kamu orang yang baik apabila ada disukai, apabila tiada dirindui, apabila mati ditangisi. Janganlah kamu menjadi orang yang jahat apabila ada dibenci, apabila tiada disukai, apabila mati disyukuri. Saidina Ali bin Abi Talib. Soalan. Jelaskan maksud kata hikmat tersebut. Yang kedua, apakah yang dapat anda pelajari daripada kata hikmat tokoh di atas? Dan soalan terakhir, mengapakah insan yang tidak bermoral tidak disukai oleh orang lain? Bincangkan. Sekian, terima kasih.